Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nushila binti Muhammad. Nombor matrik saya 258863. Jadi hari ini saya ingin bercakap tentang pengenalan. J. Hofstede ialah seorang pendidik Belanda yang dianggap secara meluas sebagai pemberi maklumat dan penyelidik yang penting dalam kajian komunikasi di antara budaya-budaya. Teori Hofstede lebih dikenali dengan dua sebab, iaitu sebagai permulaannya ia bertolak daripada komunikasi lisan dan bukan lisan yang mana berkait rapat dengan ekspresi luaran model pokok dan dengan lebih mudah untuk diubah. Dengan tumpuan pada lapisan kedua, Hofstede mencipta rangka kerja nilai yang lebih mendalam dalam andaian dan model panduan yang sukar dilihat dan dicipta untuk mudah diubah. Kedua, Hofstede menjalankan pendidikan yang meluas tentang nilai-nilai ini yang mengunjurkan pada skala skor 100 markah. Walaupun teori Hall hanya membenarkan pemerhatian dan kesimpulan bahawa budaya ini lebih monokronik daripada yang lain, namun Hofstede membolehkan kita melihat lebih banyak ataupun lebih pelbagai budaya perseptif perbandingan yang menetapkannya adalah nombor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Suhaila binti Bahadur, nombor matrik 259684. Di sini saya akan menguraikan mengenai dimensi uncertainty avoidance, sama ada tinggi atau rendah di dalam budaya ini. Israel menduduki tempat pertama dalam indeks pengelakkan ketidakpastian dengan skor 85. Menunjukkan bahawa masyarakat Yahudi Israel tidak bertolak ansur dengan ketidakpastian dan kekaburan kehidupan. Budaya dengan skor yang tinggi pada dimensi ini ialah mereka sangat ekspresif. Contohnya, bahasa Yahudi Israel lazimnya memberi isyarat dan bersuara secara agresif apabila menggunakan tangan mereka. Keduanya, tidak bertolak ansur dengan idea. Contoh, mereka mengelakkan sebarang cadangan perundingan mengenai sempadan atau tanah mereka diberi kepada pihak lain. Ketiga, percaya kepada kebenaran mutlak. Contoh, pemakanan masyarakat ini menitik beratkan soal kosher kerana mengikut kepercayaan agama. Oleh yang demikian, bangsa ini berkepercayaan asas kebenaran dan dogma mutlak yang mempunyai jenis tenaga yang bermotivasi di dalam sistem saraf mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hariza Izwani binti Hashim, nombor matrik 258519. Okey, untuk dimensi pertama iaitu jarak kuasa, power distance. Okey, sedikit sebanyak semua orang mengakui bahawa kita tidak sama. Tidak kira dari mana anda berasal, anda akan sentiasa mengakui bahawa ketua puak anda, pengurus, ibu bapa, guru dan juga seorang yang mempunyai ijazah atau tua daripada anda atau dua kuasa lebih daripada anda. Jika kita meletakkan mana-mana dua orang dalam satu bilik, kita akan berakhir dengan seorang senior dan junior, bergantung pada bidang atau tahap kepakaran mereka yang berbeza. Khususnya, manusia mampu pengkhususan dalam buruh dan kuasa, menjangkau kerjasama di luar persaudaraan untuk meningkatkan peluang seseorang untuk terus hidup. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa jarak kuasa sebagai nilai tidak bermaksud kuasa dalam erti kata abstrak, tetapi sebaliknya bagaimana orang melihat kuasa. Okey, di Israel, komuniti Yahudi yang dikenal pasti di rantau ini menerima sektor indeks jarak kuasa sebanyak 19. Ini menunjukkan bahawa walaupun ketidaksamaan adalah perkara biasa dalam semua masyarakat. Okey, masyarakat Israel mempunyai toleransi yang luar biasa.
rendah untuk pengagihan kuasa yang tidak sama rata. Okey, dimensi pertama yang ketiga, orang Israel menghargai kesaksamaan dalam sistem kasta sosial. Dengan sedikit perbezaan antara mereka yang berkuasa dan mereka yang tidak. Budaya Yahudi di Israel mempunyai pemikiran egalitarian, percaya kepada kemerdekaan, hak sama rata, pihak atasan yang mudah didekati dan pengurusan memudahkan dan juga memperkasakan. Dimensi pertama yang terakhir iaitu pengurusan bergantung pada pengalaman ahli pasukan mereka kerana kuasa tidak berpusat. Hormat di kalangan warga Israel adalah suatu yang diperoleh dengan menunjukkan kepakaran dan kemahiran sendiri. Tempat kerja adalah tidak formal dengan komunikasi yang langsung dan melibatkan serta atas dasar nama pertama. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menerangkan mengenai dimensi kedua iaitu individualisme versus kolektivisme. So untuk bagi Yahudi di negara Israel, budaya individu dan kolektivitik wujud bersama dalam masyarakat Israel. Maknanya keluarga kecil perkara biasa dengan tumpuan kepada hubungan ibu bapa anak dan bukannya ibu saudara dan bapa saudara. Pada masa yang sama, keluarga besar dengan berbilang anak dan hubungan rapat dengan semua ahli keluarga lain adalah sebahagian daripada masyarakat. Terdapat kepercayaan kuat terhadap cita-cita aktualisasi diri, keutamaan pribadi untuk orang ramai serta rasa tanggungjawab dan tanggungjawab mendorong untuk setia. Dan ini menunjukkan bahawa orang dalam masyarakat ini menggambarkan kedua-dua individualisme dan kolektivisme dalam konteks yang sama. Maknanya ia sama-sama penting di mana komuniti tidak terlalu individualistik maupun terlalu kolektivitis maskulin berbanding feminin. Dalam mana-mana masyarakat, pengagihan peranan jantina adalah amat penting. Isu asas yang perlu dipertimbangkan oleh mana-mana syarikat multinasional apabila menubuhkan cawangan di mana-mana negara tuan rumah. Mengikut kajian, nilai wanita berbeza sedikit dari masyarakat ke masyarakat jika dibandingkan dengan masyarakat lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Habibah binti Husin atau Abdul Manan, nombor matrik 258513. Saya akan bentangkan dimensi ketiga iaitu melalui maskulin vs feminin. Maskulin ialah berkaitan dengan ciri-ciri lelaki atau kelakian, manakala feminin pula berkaitan dengan ciri-ciri wanita ataupun tugas-tugas seumpama itu amat sesuai dengan sifat mereka yang lemah. Berbalik kepada masyarakat Israel, nilai-nilai lelaki dalam pelbagai masyarakat Israel adalah lebih bersifat agresif kepada ciri-ciri tegas dan berdaya saing, manakala nilai wanita adalah lebih sederhana kepada penyayang. Israel mempunyai skor kelakian yang rendah, menunjukkan bahawa nilai dominan adalah mengambil berat terhadap orang lain dan pemeliharaan. Israel juga mempunyai kadar skor 47 yang menjurus bangsa Yahudi di negara itu kepada dimensi femininiti, akan tetapi aspek dimensi maskuliniti masih wujud serta berpengaruh dalam sosial budaya dan juga ekonomi negara tersebut. So untuk seterusnya bagi nilai, nilai biasanya ditakrifkan sebagai piawaian keinginan yang digunakan dalam interaksi sosial untuk menilai keutamaan matlamat tingkah laku atau cara tindakan. Etos keagamaan orang Yahudi mengajar kolektivisme dan perpaduan. Tambahan pula, menurut kepercayaan Yahudi, campur tangan dalam kehidupan peribadi orang lain adalah dibenarkan jika tidak diwajibkan. Setiap orang Yahudi bertanggungjawab atas nasib sesama Yahudi. Minat dalam domain sejarah. Orientasi kolektif boleh dinyatakan bukan sahaja dari segi masa kini, tetapi juga dari segi masa lalu kolektifnya. Bangsa Yahudi di negara Israel ini mempunyai minat dalam domain sejarah yang berbeza, iaitu pelajar sekolah menengah Israel yang beragama mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan sejarah Yahudi berbanding dengan pelajar sekolah-sekolah.
Hal ini terbukti benar dan bukan sahaja dalam sejarah purba atau zaman pertengahan, tetapi juga dalam era sejarah moden. Elemen pembudayaan Yahudi di Israel berdasarkan Hofstede. Ketiga, sikap terhadap agama. Diklasifikasikan sebagai kafirun, orang Yahudi atau kaum Bani Israel menganuti ajaran agama monoteisme yang bersamaan dengan agama Islam. Kedua, mempercayai bahawa agama Yahudi, Judaisme adalah agama yang benar. Ketiga, membaca kitab Talmud dan Torah yang dipercayai orang Yahudi sebagai Taurat dan percaya mereka adalah bangsa pilihan Tuhan Yang Esa. Keempat, ajaran Yahudi mempunyai ciri-ciri universalistik dan partikularistik, iaitu ia telah mengesahkan Tuhan yang mencipta, memerintah seluruh dunia yang pada penghujungnya sejarah akan menebus kembali seluruh bumi Israel. Makanya mereka amat serius dengan dogma agama mereka, yang mana sepatutnya dilakukan oleh umat Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita melihat kepada kesimpulan berdasarkan perbandingan yang dilakukan. Budaya diiktirafkan sebagai pelbagai cara, termasuk definisi ringkas pengarang ini. Budaya ialah pengatur cara kolektif minda yang membezakan ahli satu kumpulan atau kategori orang daripada yang lain. Kesimpulannya, manusia yang mengkaji akan mendapat bahawa perbezaan budaya menimbulkan cabaran kepada ketua pengurusan syarikat multinasional kerana peraturan penglibatannya selalunya berbeza daripada satu budaya ke budaya yang lain. Perbezaan budaya menyebabkan perbezaan komunikasi, motivasi, kepimpinan sumber manusia di kedua-dua negara. Dimensi yang paling biasa digunakan untuk mengkategorikan masyarakat adalah tahap evolusi ekonomi atau kemodenan mereka. Klasifikasi satu dimensi masyarakat daripada tradisional kepada moden bersesuaian dengan abad ke-19 dan abad ke-20.